نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ابتغاء مرضات الله بوجهه بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan dengan kalam dan apa yang tersusun daripada kalam. Kita bincang tentang kalam di segi lughah dan di segi istilah. Kemudian kita akan masuk tentang perbahasan lafaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Bermula kalam dan apa yang tersusun daripada kalam. Yani hadza babul kalam wa ma yata'allafu minhu. Itu takdir kalam lah. Hadzal babul kalam wa ma yata'allafu minhu. Wa ma yata'allafu minhu bermula kalam dan apa yang tersusun daripadanya, ya atau ma rujuk kepada ma, minhu min ma. Al-kalam 'inda al-lughawiyyin ibaratun 'anil qawl wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, wa huwa fi istilah an-nahwiyyin ibaratun 'amma ishtamala 'ala thalathati ashya'. وهي اللفظ والإفادة التامة والقصد وقيد التركيب لا حاجة إليه لأن قيد الإفادة التامة يغني عنه فاللفظ في الأصل مصدر لفظت الشيء إذا طرحته ثم نقل في عرف النحاة إلى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق وكان قياسه أن يشمل كل مطروح كما أن الخلق يشمل كل مخلوق إلا أن النحاة خصوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف. وقد تلخص أن اللفظ في عرف النحاة اسم لصوت مشتمل على ذي مقاطع كالأسماء الظاهرة والضمائر البارزة أو ما هو في قوة ذلك كالضمائر المستترة فإنها ألفاظ بالقوة ألا ترى أنها مستحضرة عند النطق بما يلابسها من العوامل استحضارا لا خفاء معه. Baik. Al-kalam di sisi lughawiyin, bermula kalam itu di sisi lughawiyin ialah ibaratun 'anil qaul, satu ibarah, satu expression, satu meaning, 'anil qauli, daripada qaul, wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, dan apa yang cukup, barang-barang yang cukup dengannya. Wa ma kana muktafiyan, dan barang adalah muktafiyan alladhi yaktafi binafsihi, dengan dirinya sendiri. Wa ma kana muktafiyan, dan perkara-perkara yang cukup dirinya sendiri. Maksudnya la hajata ila ghairi, la yahtaju ila ghairi. La yahtaju ila ghairihi akan ada isim isyarat
ada aqad, nasab, khutut, tulisan. Itu panggil perkara yang cukup dirinya sendiri, tak perlu kepada sesuatu. Maksudnya dia boleh memberi makna dirinya sendiri. Kalam di sisi lughawi ialah satu ibarah anil qaul, daripada qaul. Jadi qaul di sini maknanya ialah lafdhun dalun 'ala al-ma'na, lafaz yang menunjukkan di atas makna, itu panggil qaul. Lafdhun ataupun al-lafzul musta'mal ataupun lafdhun, lafaz yang menunjukkan kepada makna, seperti Zaid. Bila kata Zaid, kita faham Zaid ni bahawasanya nama orang. Bila kita daiz, kita tak faham. Itu satu lafaz tapi tak menunjukkan ke atas makna. So bukan qaul. Bukan qaul. Kalau kita tengok qaul ini di segi Ibnu Malik, dia kata bait dalam Alfiyah Ibnu Malik, bait nombor 9, dia sebut ada siapa Alfiyah, dia boleh rujuklah, boleh sama. Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah berkata, wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am. Wahid mufradnya bagi kalam tu kalimah, wal qawlu 'am, qaul tu 'am. Jadi qaul di sini dia menerangkan, dalam Tankih Al-Azhari tak menerangkan sangat. Qaul, dia kata qaul ini ialah umum. Umum maksudnya dia masuk semua, umum. Wal qawlu 'am, wal qaul ya'ummu al-jami'a. Qaul ini dia umum akan keseluruhannya. Apa maksud qaul ini umum akan seluruhannya? Maksudnya ialah, dimaksudkan dengannya ialah qaul ini dia berlaku atas kalam. Maksudnya bila kata qaul, dia masuk termasuk kalam. Bila kata kalam, begitu juga kadang-kadang bila kata kalam, dia masuk di atas kalim dan juga kalimah. Bila kata kalam, dia masuk, kalimah pun masuk, kalim pun masuk. Apa kalimah, apa kalim? Kan kalimah tu, kalim pun yang tersusun daripada tiga perkataan itu panggil kalim. Jadi kalimah kan kalimah la ilaha illallah, itu pun panggil kalimah, kalimatul ikhlas kan. Jadi kalimah. Bila kata kalam, dia begitu juga jadi qaul. Bila kata kalam, dia masuk kalim dan juga kalimah. Dan sebahagian mereka itu menyangka, mengazamkan, memberi maksud bahawasa asal qaul ini penggunaannya ialah untuk mufrad. Untuk mufrad. Bila kata qaul, dia masuk, termasuk kalam dan juga kalimah. Adalah ikhtilaf sikit-sikit, memang itu biasa. Tapi di sini qaul ini panggil lafzun yadullu 'alal ma'na. Mufrad tapi dia menunjukkan ke atas makna. Kalau mufrad tak menunjukkan ke atas makna, itu bukan qaul. Seperti dais. Kalau Zaid mufrad menunjukkan ke atas makna, dais tak menunjukkan ke atas makna, so bukan jadi qaul. Di segi lughawi, kalam ialah satu ibarah. Bila kata ibarah ini, bila kita buka kamus Al-Farid, kamus Al-Farid mungkin orang ada ini, kamus Al-Farid, dia ibarah ini dia bagi tiga maksud lah. Bila guna ibarat ini, kalau ibarat ini datang melalui an, maksudnya ibaratun an, ataupun ibaratun kemudian datang ai, ataupun ibaratun ya'ni, pada ketika itu ibaratun dengan makna meaning, makna. Ada lagi ibaratun dengan makna ta'bir. Ta'bir maksudnya expression, bahasa Melayu panggil ekspresi. Ada lagi ibaratun dengan makna jumlah saghirah, satu ungkapan. Tapi di sini ibaratun 'anil qaul, ibarah, perkataan ibarah tu dia guna dengan an, maksudnya meaning ataupun satu expression,
satu expression, maksudnya ekspresi. Di sini kita nak bagi sedikit tentang i'rab. Tentang i'rab tu ialah bila kita perbahasan kita ni tentang i'rab ataupun tentang nahwu. So nahwu kita bagi sedikit i'rab lah. Di sini kata al-kalamu 'inda al-lughawin ibaratun. Kalam ini di sisi lughawi ialah satu ibarah. Dalam al-kalam tu alif lam tu panggil alif lam lil huduri, lil ahad al-huduri. Kita tahu bahawa alif lam ini ada banyak jenis. Alif lam lil jinsi, alif lam lil istighraqi, alif lam lil ahad, alif lam lil dhihni, kan? Tapi di sini al-kalam alif lam ini kita boleh maksudkan alif lam lil ahdi al-huduri. Seolah-olah dia kata hadzal lafdzul hadir. Seolah-olah kata hadzal lafdzul hadir. Bila ataupun kita boleh katakan al-kalam yang ada alif lam pada kalam tu, alif lam ini panggil alif lam lil jins, boleh kata. Alif lam yang masuk ke atas ma'rifah, ini alif lam ini boleh katakan alif lam lil haqiqah wal jins. Apa maksud? Maksudnya ialah haqiqatul kalam wa mahiyatuhu 'inda al-lughawiyyin kada, macam tu. Bila kata alif lam lil jins, alif lam lil ma'rifah, seolah-olah dia mengatakan haqiqatul kalam wa mahiyatuhu 'inda al-lughawiyyin kada. Kalaulah di sisi mutakallimin wa 'inda al-mutakallimin kada, kan? Dia mutakallim ini kalam, kalau menerangkan dalam bab mutakallimin, dia definition dia lain. Dia akan kata kalam kalam yang tidak ada tidak ada huruf, tidak ada suara, itu panggil kalam, kan? Jadi kita ini bincang tentang nahwu, kita tak masukkan itulah. Di sini al-kalam alif lam tu boleh panggil alif lam lil ahdi al-hudur, ataupun alif lam lil jins, alif lam yang masuk ke atas ma'rifah ini boleh kata lil haqiqah wal jins. Seolah-olah dimaksudkan 'inda haqiqatul kalam wa mahiyatuhu 'inda al-lughawiyyin, kemudian nak beritahu begini. Kemudian bila kata 'inda al-lughawiyyin, 'inda ini panggil dharf. 'Inda ini panggil dharf. Bila kata dharf, dia ada tempat muta'allaq. Tempat muta'allaqnya boleh jadi hal, boleh jadi sifat, boleh jadi silah, boleh jadi khabar. Tapi di sini kita buat 'inda al-lughawiyyin, syibh jumlah ini hal. Hal daripada mana? Daripada al-kalam. Bolehkah? Boleh, tapi ada ikhtilaf sedikit. Ada pendapat, berbeza pendapat. Di sini al-kalam 'inda al-lughawiyyin ini hal daripada al-kalam. Macam mana boleh jadi hal? Kita jawab al-kalam 'inda al-lughawiyyin. 'Inda al-lughawiyyin tu zaraf syibh jumlah ini hal daripada mubtada. Kalaulah zaraf ataupun hal buat hal daripada mubtada, ini cuma opinion Imam Sibawai. Imam Sibawai di sisi madhab dia tu boleh buat hal daripada mubtada. Daripada mubtada boleh buat hal di sisi Imam Sibawai. Ini kena ingat baik-baik, sebab ini orang ramai tak bahas. Cuma ustaz saya yang Ustaz Ashiq Ilahi, mudir Mahat Al-Fatani, saya pun dapat ini daripada ustaz yang bernama Ustaz Ashiq Ilahi, yang saya belajar nahwu, saraf, kebanyakan daripada Ustaz Ashiq Ilahi. Saya dapat perbahasan ini daripada dia. Akhirnya saya jumpa dalam kitab Hasyiah Al-Attar dah bincang tentang bahasa ini ada. 'Inda al-lughawiyyin ini dia hal daripada kalam. Jadi kalam ini mubtada, 'inda al-lughawiyyin ini zaraf syibh jumlah. Syibh jumlah ini
jadi hal daripada kalam di sisi pendapat ini, opinion ini di sisi Imam Sibawai. Imam Sibawai dharaf ini boleh jadi hal daripada mubtada. Kalaulah di sisi jumhur tak boleh. Di sisi jumhur dia kata indal lughawi ini memang hal. Jumhur pun buat ini hal. Tapi hal ini dia beza sikit. Jumhur mengatakan bahawa indal lughawi ini hal daripada kalam. Tapi daripada kalam macam mana? Dia kata al-kalam ini sebenarnya asal lafaz tu, asal ibarat tu ialah tafsirul kalam indal lughawiyyin ibaratun. Dia takdirkan begitu. Al-kalam indal lughawiyyin, al-kalam, lafaz al-kalam ini di sisi jumhur, kalaulah indal lughawiyyin ini buat hal, dia akan takdirkan al-kalam indal lughawiyyin macam tu. Jadi jumhur kata indal lughawiyyin ini hal daripada kalam juga, tapi bukan kalam semata-mata daripada mubtada, tak. Dia kata al-kalam ini asal ibarat dia ialah tafsirul kalam, kemudian dibuangkan mudhaf, yakni tafsir tu, lafaz tafsir tu dibuangkan, kemudian al-kalam ini dia uqimal mudhafu ilaihi maqamahu, jadi didirikan mudhafun ilaih pada tempatnya. Dan mendatangkan syarat, mendatangkan hal daripada mudhafun ilaih, bolehkah? Boleh. Kenapa boleh? Sebab mudhaf ini panggil masdar. Mudhaf ini masdar. Bila kata masdar, masdar ini boleh amal seperti fa'il. Seperti fa'il. Adakah dalil? Ada dalil dalam alfiyah. Kalau yang ada alfiyah, boleh tengok dalam alfiyah kata syair 341 syarah Ibnu Aqil, dia kata wala tujiz halan minal mudhafilah illa idza iqtada al mudhafu amala aw amal aw misla ma'amlah ada qol aw misla juz'ihi fala tudhifalah aw misla juz'ihi fala tudhifalah. Syarah Ibnu Aqil yang syarah bagi Ibnu Malik, dia kata taharrus mendatangkan hal daripada mudhafun ilaih kecuali mudhaf tu dia boleh amal, dia sah, boleh amal, seperti isim fa'il, seperti masdar dan seumpamanya, apa yang berkaitan, ada kaitan dengan makna fa'il. Jadi kalau kita tengok satu contoh, a'jabani qiyamu zaidin musri'an. A'jabani qiyamu zaidin musri'an. Musri'an ini okey, lain malam ni lain saya solo, tak boleh teruskan. Tak apa, nanti awak semua baliklah. Tak apa. Kata buat hal daripada mudhafun ilaih boleh bila mudhafun ilaih itu boleh mengamalkan. Maksudnya mudhafun ilaih itu sah menjadi isim, sah untuk amalkan, seperti isim fa'il, seperti masdar. Masdar kan boleh amal, tapi ada syarat lah. Masdar pun nak amalkan dia ada syarat. Di sini yang al-kalam indal lughawiyyin, jadi indal lughawiyyin ini jadi hal daripada al-kalam di sisi jumhur. Tapi di sisi jumhur al-kalam tu ditakdirkan dengan mudhaf. Macam mana? Asal lafaz tu ialah tafsirul kalami indal lughawiyyin hakadha. Jadi tafsirul kalam, perkataan tafsir itu panggil mudhaf, al-kalami mudhafun ilaih. Jadi dibuangkan mudhaf, wa uqimal mudhaf wa uqima maqamahu mudhafun ilaih. Wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Kemudian mudhafun ilaih itu ditempatkan pada tempatnya, tempat mudhaf. Boleh amal di situ. Jadi Ibnu Malik pun kata buat hal taharrus daripada mudhafun ilaih kecuali mudhafun ilaih itu boleh amal. Syair nombor 341. Dia ada perbahasan panjang lagi. Ini bukan kelas Ibnu Malik, cuma saya nak rujukkan sedikit. Bila kata indal lughawiyyin ini jadi hal daripada mudhaf. Mudhaf tu dibuangkan,
kemudian didirikan mudhafun ilaih pada tempatnya, kemudian buang jadi hal. Di sini yang buang mudhaf tu dia masdar. Bila kata masdar, masdar ini boleh amal. Bila boleh amal, boleh jadi hal di sini. Kemudian al-lughawiyyin, lughawiyyin ini dia jamak bagi lughawiyun. Jamak bagi lughawiyun, dia panggil ya, ini panggil ya, ini panggil ya nisbah. Ya bangsa. Dia bila kata lughawiyyin bangsa lughawiyyin, dia nisbahkan kepada lughah. Dan dalam lughah ini panggil lughatul lahaj bil kalam. Kemudian qauluhu wa ma kana, itu perbahasan al-kalam 'inda al-lughawiyyin. Kemudian wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, ibarat yang kemudian juzuk yang kedua, wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, dan apa-apa yang muktafiyan terkaya ataupun cukup. Muktafiyan dengan makna alladhi yaktafi, alladhi yaktafi, yang cukup dengannya, binafsihi, maksudnya dia tu terkaya dirinya sendiri, la yahtaju ila ghairihi, tak perlu kepada sesuatu. Wa ma kana muktafiyan binafsihi, di sini ada wa ma tu, waw ini panggil, waw ini dengan makna au. Kita tahu bila waw ini ada makna dengan au, waw ini ada macam-macam makna. Di sini kita guna waw ini dengan makna au litakhyir, au apa? Au di sini au bukan litakhyir, au litanwi'. Au litanwi'. yakni seolah-olah mengatakan innal kalam fil lughah yutlaqu 'ala al-qaul. Itu ibarat. Seolah-olah mengatakan innal kalam fil lughah yutlaqu 'ala al-qaul. Sesungguhnya kalam itu dalam lughah yutlaqu digunakan, diitlaqkan, dimaksudkan 'ala al-qaul. Ialah qaul. Qaul apa? Qaul lafzun dalun 'ala al-ma'na, ataupun lafzun yang mufrad yang menunjukkan ke atas makna, itulah qaul. Dan juga kalam ini, kalau kita kata kalam tu, kita tak bagi ta'rif dia ialah kullu syai'in tahsulu bihil fa'idah. Hadza kalam. Huwa kalamun 'inda al-lughawiyyin. Kullu syai'in tahsulu bihil fa'idah. Tiap-tiap sesuatu yang dapat faedah, itulah kalam di sisi lughawiyyin. Itu nak ingat mudah. Kullu syai'in tahsulu bihil fa'idah, tiap-tiap sesuatu yang dapat faedah, itulah kalam di sisi lughawiyyin. Seperti khat, isyarah, itu semua dapat faedah. Wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, waw dengan makna au. Bila kata au ini allati litanwi', yang digunakan untuk litanwi'. Seolah-olah innal kalam fil lughah yutlaqu 'alal qaul. Sesungguhnya kalam itu dalam lughah ialah dimaksudkan di atas qaul. Kullu ma nataqa bihi walau mufradan muhmalan wa 'ala ma kana muktafiyan bi nafsihi yufidu ad-dalalah 'ala al-ma'na al-maqsud, wa dhalika kal khututi wal isharati wal 'aqdi wan nasbi wa ghairi dhalika mimma yufidu ma'na. Okey. Di sini kata wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, ini dia satu kalam dalam lughah yang menunjukkan di atas qaul. Apa maksud itu? Maksudnya ialah tiap-tiap barang, tiap-tiap benda, tiap-tiap barang yang bertutur dengannya, walaupun barang itu adalah mufrad dan juga muhmal, itu panggil qaul. Dan wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, bila kata muktafiyan, kita boleh bagi sedikit dhabit. Muktafiyan ini tulis, seperti al-khutut, tulisan, dan juga al-isyarah, isyarat. Kan isyarat. Kan kita bila sebut, bila kata tangan, bangun, duduk, kan tak sebut. Tapi kalau bila kita sebut macam
bangun. Dia faham, bangun. Bila kata duduk, duduk. Tapi ini bukan ada suara pun, tak ada, cuma isyarat. Tapi isyarat faham ke? Faham. Bila faham, boleh juga muktafiyan binafsihi la yahtaju ila ghairi. Kemudian tulisan, kan ada ramai orang yang tak boleh cakap bisu, dia pandai bacaan. Lepas tu bila kita tulis surat, hantar, tengok, dia faham dan dia boleh balas melalui tulisan juga. Wa ma kana muktafiyan binafsihi, apa yang cukup diri yang sendiri, maksudnya dia tak perlu kepada orang lain untuk menerangkan. Contoh, saya hantar satu surat kepada seorang bisu, dia boleh baca, kemudian dia tengok tulisan tu, khutut tu, faham, kemudian dia pun boleh balas. Jadi dia tak perlu kepada lain. Wa ma kana muktafiyan binafsihi alladhi yaktafi binafsi la yahtaju ila ghairihi. Itu maksud wa ma kana muktafiyan binafsihi. Seperti khutut, tulisan. Kemudian al-isyarah, isyarat. Isyarat kan? Isyarat. Wal 'aqd wan nasab. Kemudian itu di segi lughawiyin. Kemudian kita masuk istilahin nahwiyin. Wa huwa fi istilahin nahwiyin, kalam istilahin nahwiyin. Apa istilah-istilah? Kita kata lughah, kita kata istilah. Apa maksud istilah ini? Istilah ini maksudnya satu, kita boleh katakan kata istilah ini maksudnya boleh kata al-ittifaq, ataupun boleh kata istilah ini dia ittifaq, satu kumpulan, agree ataupun bersetuju satu kumpulan di atas suatu perkara yang spesifik apabila dia maksudkan kepadanya. Itu panggil istilah. Bila kata istilah, ittifaq ta'ifa ala amrin makhsusin, maksudnya satu kumpulan yang agree di atas suatu perkara yang tertentu. Itu panggil istilah. Jadi istilah ini satu jumhur, satu komiti, satu kumpulan. Jadi mereka ini bersetuju ataupun agree di atas satu perkara, satu istilah, satu ta'rif. Bila kata istilahun nahwiyin, kalam ini istilahun nahwiyin, orang yang belajar nahwu ini dia akan tahu. Bila kata Ibnu Malik, mula-mula dia kata apa? Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Kalam itu di segi istilah apa, di segi ulama nahwiyin. Bila kata ulama nahwiyin istilah, maksudnya ittifaqun ta'ifatun ala amrin makhsusin. Itu panggil ittifaq. Jadi wa fi istilahin nahwiyin, kalam di sisi istilah nahwiyin, ibaratun, ialah satu ibarat, satu expression, satu makna, satu ungkapan, amma ishtamala ala thalathati asya, yang barang daripada barang, ishtamala yang merangkuminya, yang melengkapinya, yang meliputinya, ala thalathati asya, ke atas tiga perkara. Jadi istilah nahwiyin ini ibaratun amma ishtamala ala thalathati asya, satu ibarah yang merangkumi di atas tiga perkara, wahia yaitu al-lafz wal ifadatu tamma wal qasd. Di sini bawa qasd. Bila kita belajar mukhtasar jiddan, kemudian bila belajar matnul ajurumiyah, dia akan ada wada'. Wada' yang kata bil wad'i, wada' ini sebahagian ulama mentafsirkan dengan qasad, sebahagian ulama mentafsirkan dengan lafaz-lafaz yang lain. Tapi Syekh Khalid Muhammad Muhyiddin dia memilih lafaz qasad. Ala thalathati asya, wahia yaitu al-lafzu wal ifadatu tamat. Kitab-kitab yang lain wahia tu dia akan tada. Bila kata ala thalathati asya, al-lafzu wal ifadatu tamma wal qasd, pada ketiga itu lafaz ifadatu tamma, al-qasd ini jadi badal daripada thalathati asya. Di sini wahia dia bawa mubtada lain, jadi dia kata al-lafzu wal ifadatu tamma wal qasd khabar lah. Okey. Jadi faham? Istilahun nahwiyin ialah satu ibarah yang merangkumi merangkumi barang yang merangkumi di atas tiga perkara. Bila kata kalam dia akan ada lafaz, bila kata kalam dia ada ifadatu tamma, bila kata qasd dia akan ada
bila kata kalam dia akan ada qasd. Bila kita buka Mukhtasar Jiddan, dalam Mukhtasar Jiddan ini dia kata al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Mukhtasar Jiddan ini syarah bagi matun al-Ajrumiyah lah. Di sini kata kalam tu ialah lafaz dan murakkab dan mufid dan wada'. Tapi di sini Syekh Muhammad Muhyiddin atau Syekh Khalid dia rahimahullahu taala dia kata kalam tu istilah nahwin kalam tu ialah lafaz ifadatu tamma dan qasd. Jadi dia tak bawa murakkab tu dia tak bawa. Dan juga wada' ini dia ditukarkan kepada qasad. Maksudnya Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullah dia menggunakan pada tempat wada' ini qasad. Kenapa dia guna qasad? Sebab dalam kitab Mukhtasar Jiddan ini dia kata wa qawluhu bil wada' fassarahu ba'duhum bil qasdi. Wada' ini menerangkan sebahagian mereka itu dengan qasad, dengan lafaz qasad. Dengan lafaz qasad. Jadi Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullah dia memilih lafaz qasad. Dia tak memilih lafaz, tak memilih wada'. Dan juga sebahagian orang Arab, sebahagian mereka itu wada' ini menerangkan dengan Arabi, bahasa Arab. Bila kata bahasa Arab, dia terkeluar bahasa Ajam, seperti bahasa Malaysia, bahasa kita, bahasa Turki, bahasa Barbar. Sebab bila bahasa Malaysia, bahasa kita, bahasa Turki, bahasa Barbar ini tak panggil kalam di sisi ulama nahwu. Jadi Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullahu taala dia pada tempat qasad tu, dia pada tempat wada' tu dia memilih qasad, dia tak bawa wada'. Dan juga dia tak bawa murakkab. Kenapa dia tak guna murakkab? Dia di sini bagi tahu kalam di sisi istilahun nahwin ialah lafaz ifadatu tamma dan juga qasd. Wa qaidut tarkib la hajata ilaihi. Qaidut tarkib, qaid tarkib. Qaid, perkataan qaid ini kalau kita belajar usul fiqh ada makna yang lain. Kalau kita buka kamus, qaid ini dia akan bagi dua makna. Satunya record, satunya condition, syarat. Qaid maksudnya syartun. Qaidun maksudnya syartun. Bila kata qaid maksudnya syartun, condition, syarat. Wa qaidut tarkib kita boleh terjemahkan syarat tarkib ini la hajata ilaihi, tak memerlu kepadanya. Ataupun qaid. Qaid ini qaid, ta'alluq connection, tidak ada di situ. Karena apa? Syarat tarkib ini kenapa tak perlu? Qaid tarkib ini kenapa tak perlu? Illat. Karena apa? Karena lianna qaid al-ifadati tamah yughni anhu. Karena qaid condition memberi faedah yang sempurna terkaya. Maksudnya tak perlu bila kata qama Zaidun, Zaid telah berdiri, dia lafaz dan dia juga ifadah tamah dan dia juga qasad. Tapi terkib tu, kata fa'il tu dia automatik terkaya. Memang kalau kata qama Zaidun ini bila kita belajar apa terkib tu apa definition terkib, kita beritahu terkib itu ialah ma tarakkaba min kalimataini fa akthar, apa yang tersusun daripada dua kalimah atau lebih. Itulah terkib. Oleh sebab itu Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullah mengatakan qaid terkib ini tak perlu. Karena apa? Karena qaid menyempurnakan makna ataupun ifadatu tamah, faedah yang sempurna, yughni anhu, terkaya daripadanya. Jadi 40 minit ya, baca sedikit ya Habib. InsyaAllah kita berhenti sini. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Kita akan sambung esok hari insyaAllah daripada fal lafzu fil asli, perbahasan lafaz fil asal. Jadi kalau ada apa-apa question, soalan, insyaAllah boleh tanya. Kalau dalam penerangan saya ada silapan, insyaAllah boleh tegurkan, boleh betulkan dengan cara ataupun dengan syarat buktilah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya Allah.